Al-Quran adalah buku suci dengan 114 surah dan 62 ayat. Ia seperti koleksi 114 lagu, setiap satu penuh cerita tentang Allah, alam dan kita. Surah terpendek Al-Kautsar, surah ada 3 ayat macam lagu pendek. Surah terpanjang Al-Baqarah, surah 2, ada 286 ayat macam cerita epik. Contoh ayat dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, baik muncul di awal 113 surah dan sekali dalam surah An-Naml. Ayat lain, surah 74 ayat Asyar, di atasnya ada 19, bawah nombor 19. Tema Al-Quran, cinta Allah, petunjuk dan keajaiban alam, macam langit penuh bintang. Al-Quran punya 114 surah, 6 ayat dan kira-kira 78,000 perkataan. Sumber nombor ini, Mushaf Uthmani, salinan rasmi Al-Quran sejak zaman Khalifah Uthman. Mari kira nombor ajaib. Basmalah ada 19 huruf. Langkah, tulis, kira huruf 2, 3 dan seterusnya sampai 19. Basmalah muncul 113 kali di awal surah, tambah surah 22-30, jadi 114. Kira 114 dibahagi 19 sama dengan 6, nombor bulat. Surah pendek di juz 30 punya 49 ayat. Langkah. Kira ayat 19 surah 3 surah kali 3 ayat sama dengan 9, 2 surah kali 4 ayat sama dengan 8, sampai 1 surah kali 9 ayat sama dengan 9. Jumlah 9 tambah 8 tambah 20 tambah 12 tambah 14 tambah 40 tambah 9 sama dengan 49. Kira 49 dibahagi 7 sama dengan 7, 7 dari surah 22-10. Nombor surah dan ayat jadi 2730. Digitnya 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, hampir 19. 237 juga resonan pola juz. Untuk surah 27, kira 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Untuk 1729 jumlah ayat tertentu. Contoh, 9271 ayat dalam pola. Beri digit 9 tambah 2 tambah 7 tambah 1 sama dengan 19. Pisahkan dengan mushaf standar. Hai kawan-kawan, baca Al-Quran macam kotak ajaib penuh nombor rahsia. Begini, ada 114 cerita, macam 114 permainan puzzle. Setiap cerita punya ayat, macam bintang kecil. Contohnya basmalah, itu macam kunci ajaib dengan 19 huruf. Cuba kira sampai 19. Wow, nombor 19 manggis. Muncul kira-kira basmalah di luar Al-Quran 114 kali, pas mencengin cerita. Begitu, nombor 49 macam 7 pelangi, kerana 49 dibahagi 7 sama dengan 7, macam hari dalam seminggu. Mengapa ini seronok? Kerana nombor-nombor ini macam permainan yang Allah untuk kita kagumi. Langkah kiraan ini, tak ada buku lain punya nombor ajaib macam ni. Ijaznya itu, nombor ini macam cap jari Allah, tunjuk Al-Quran istimewa. Bukankah itu ijaz? Tak ada orang boleh buat permainan nombor seajaib ini. Dan tasbihnya, setiap nombor macam kita cakap puji Allah yang cipta alam. Bayangkan adik Aisyah, umur 10 tahun, duduk di masjid kecil di Bandung. Dia pegang Al-Quran, kira huruf begini. Dia tulis huruf 11, 1, 2, sampai 4. Wow, 19. Begitu, dia kira basmalah di surah 113 pembuka, tambah surah 27-30, jadi 114. Dia cuba bahagi, 114 dibahagi 19 sama dengan 6. Macam sihir, katanya. Mengapa ini ajaib? Kerana nombor 19 pas betul, macam Allah lukis puzzle sempurna. Langkah kiraan ini, buku lain tak ada nombor seimbang macam ni. Ijaznya itu, ketepatan ini macam hadiah dari Allah. Bukankah itu ijaz? Tak ada komputer di Mekah dulu, tapi nombor ini tepat. Tasbihnya Aisyah cakap, Subhanallah, macam bintang-bintang nyanyi, puji Allah. Bayangkan peta bintang dengan Al-Quran di tengah, 114 titik cahaya untuk surah. Nombor 19, 49, 237, 729, 1729 bersinar macam buruj. Dalam edisi digital, bintang boleh berkedip tunjuk 114 dibagi 19 sama dengan 6. Ilustrasi, langit malam dengan basmalah sebagai bintang-bintang, setiap satu tulis mesra untuk kanak-kanak kagum. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diturunkan di Mekah, ia dipanggil kitab kerana buka Al-Quran.
pujian kepada Allah. Ayat utama, surah 12, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Puji Allah yang cipta langit dan bumi. Surah 95, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Doa ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta petunjuk macam peta ajaib. Al-Fatihah dibaca setiap solat macam lagu hati. Al-Fatihah ada 7 ayat, kira-kira 34 perkataan, 139 huruf. Sumber nombor, Mushaf Uthmani dan tafsir seperti Ibnu Kathir. Langkah kirama dengan 19 huruf, B sama dengan 1, Zanatu sama dengan 5, sama dengan 19. Ayat kedua kira-kira 20 huruf, ayat ketiga kira-kira 12, ayat keempat kira-kira 15, ayat kelima kira-kira 25, ayat keenam kira-kira 20, ayat ketujuh kira-kira 28. Jumlah 19 tambah 20 tambah 12 tambah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 28 sama dengan 139. Bahagi 139 dibahagi 19 hampir 7.32, hampir 7 ayat. Ayat pertama sama dengan 4, ayat kedua sama dengan 4, ayat ketiga sama dengan 2, ayat keempat sama dengan 3, ayat kelima sama dengan 6, ayat keenam sama dengan 4, ayat ketujuh sama dengan 11. Jumlah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 11 sama dengan 34. Kira 34 dibahagi 2 sama dengan 17, macam 17 rakaat solat harian. Ayat 1 hingga 3 puji Allah. Ayat 4 tentang kuasa. Ayat 5 hingga 7 doa macam lukisan seimbang. Halo kawan-kawan, Al-Fatihah macam kunci ajaib, buka kotak harta Al-Quran. Bayangkan ia cuma 7 ayat, tapi macam lagu pendek yang buat hati senang. Begini, ayat pertama cakap ada 19 huruf, macam 19 bintang kecil. Cuba kira B, S, M, sampai 19. Begitu kalau kita kira semua huruf Al-Fatihah, dari sampai, kita dapat 139 huruf. Wow, 139 dibahagi 19 hampir 7, macam 7 ayat tu sendiri. Mengapa ini seronok? Kerana Al-Fatihah macam permainan nombor yang Allah buat, setiap huruf pas macam puzzle. Langkah kiraan ini, tak ada cerita lain punya nombor seimbang macam ni. Ijaznya itu nombor ini macam hadiah ajaib dari Allah. Bukankah itu ijaz? Bayangkan dulu tak ada komputer, tapi Allah buat nombor ni tepat. Tasbihnya setiap ayat macam cakap, puji Allah yang sayang kita. Bayangkan adik Ali, umur 9 tahun, belajar Al-Fatihah dengan ayah di Masjid Kuala Lumpur. Begini, ayah suruh Ali kira huruf, Ali tulis besem dan dapat 19. Wow, macam bintang katanya. Begitu ayah ajak kira semua ayat kedua dapat 20 huruf, ayat ketiga dapat 12, sampai ayat ketujuh dapat 28. Ali jumlah 19 tambah 20 tambah 12 tambah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 28 sama dengan 139. Dia cuba bahagi. 139 dibahagi 19, hampir 7. Ali ketawa. Mengapa ini ajaib? Kerana nombor 139 pas dengan 7 ayat, macam Allah susun puzzle cantik. Langkah kiraan ini. Cerita lain tak ada nombor macam ni. Ijaznya itu, ketepatan ini macam lukisan Allah. Bukankah itu ijaz? Ali cakap, tak ada orang boleh buat macam ni. Tasbihnya Ali bisik, Subhanallah, Al-Fatihah macam lagu bintang. Jadual 7 baris, 1 untuk setiap ayat Al-Fatihah dengan kolom huruf, contoh 19, perkataan contoh 4, dan tempo, pujian. Simbol bintang untuk basmalah, hati untuk doa. Dalam edisi digital, baris boleh bersinar tunjuk 139 dibahagi 19. Ilustrasi kunci emas bertulis Al-Fatihah, 7 pintu dengan 19 mutiara kanak-kanak macam permainan harta. Muqattaat adalah huruf-huruf misteri, konto yang buka 29 surah, 2 hadis, Alif Lam Mim, surah besar. Surah Madinah tentang iman, undang-undang cerita Nabi, tema petunjuk hidup. Surah 36, 83 ayat. Surah Mekah dipanggil jantung Al-Quran, cerita iman dan kebangkitan, 45 ayat. Surah Mekah tentang ciptaan akhirat. Ayat lain, surah Mal-Kalami wa Mayasturun, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, dari surah Al-Kalam. Muqattaat guna 14 huruf unik, Alif, Lam, Mim, Dalalah, diturunkan untuk kagumkan hati. Tafsir Ibnu Abbas kata, nama Allah.
Muqatta'at ada di 29 surah, guna 14 huruf. Sumber Mushaf Uthmani. Ayat kerja juga 10, 11, 12, 70, 50, 40, 50. Kira 29 nombor utama. 14 huruf alif, lam, mim, kaf, kaf, ain, sad, sin, kaf, nun, tal. 14 dibahagi 2 sama dengan 7. Surah 27 vers 30. Inaiman, sesungguhnya ini dari Sulaiman. Punya basmalah, nombor 2730. Digit 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, hampir 19. Pola 237 juga dalam juz. Contoh, juz 28 hingga 30. 95 tambah 52 tambah 90 ayat sama dengan 237. Hai kawan-kawan. Muqatta'at macam huruf rahsia dalam permainan ajaib Al-Quran. Bayangkan, ada 29 cerita yang start dengan huruf pelik macam kod rahsia dari Allah. Begini, ada 14 huruf istimewa, macam 14 mainan berbeza. Kalau kita kira 14 dibahagi 2 sama dengan 7, macam 7 pelangi lagi. Begitu. Ada cerita dalam surah 27 versi 30 yang bagi nombor 237 macam kunci rahsia. Cuba kira, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, hampir macam 19 bintang. Mengapa ini seronok? Kerana huruf-huruf ni macam teka-teki yang Allah buat untuk kita kagumi. Langka kiraan ini, tak ada buku lain punya kod rahsia macam ni. Ijaznya itu, nombor ini macam lukisan ajaib Allah. Bukankah itu ijaz? Dulu tak ada komputer, tapi Allah buat kod ni cantik. Tasbihnya, setiap huruf macam cakap, macam mainan nyanyi puji Allah. Bayangkan adik Fatimah umur 11 tahun di kelas Al-Quran di Mesir, kira Muqatta'at dengan pensel warna. Begini, dia senarai 29 surah, surah 2, Taktibul Imam sampai surah 68. Wow, macam kod rahsia. Dikira 14 huruf. Alif, lam, mim dan seterusnya dapat 14. Dia cuba bahagi. 14 dibahagi 2 sama dengan 7. Macam 7 bintang. Fatimah ketawa. Dia lihat surah 27 vers 30. Kira digit 2730. 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Hampir 19. Mengapa ini ajaib? Kerana 14 huruf dan 29 surah. Pas macam puzzle. Langka kiraan ini. Cerita lain tak ada kod macam ni. Ijaznya itu, ketepatan ini macam hadiah dari Allah. Bukankah itu ijaz? Fatimah cakap, Allah buat teka-teki ini komel. Tasbihnya Fatimah bisik, Subhanallah, huruf-huruf ni macam bintang berkilau. Bulatan 14 segmen untuk huruf Muqatta'at, hubung ke-29 surah, pusat nombor 237 macam kunci rahsia. Dalam edisi digital, huruf boleh menari untuk ilustrasi, manuskrip Muqatta'at bercahaya, mesra kanak-kanak macam permainan kod rahsia. Setiap huruf tulis. Surah Yasin 83 ayat. Diturunkan di Mekah, dipanggil jantung Al-Quran kerana penuh harapan. Tema, iman, ciptaan, kebangkitan. Ayat utama Samtu Excited, huruf misteri, macam pembuka ajaib. Surah Bilamlah Subhana Alladhi Khalaqal Azwaj, Maha Suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan. Cerita Allah cipta segala berpasangan. Subhana Alladhi biyadihi malakutu kulli syai, Maha Suci Tuhan yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Kita kuasa Allah. Surah ini dibaca untuk doa dan penyembuhan macam lagu hati. Yasin ada 83 ayat. Sumber Mushaf Uthmani. Langus 38. Hubung surah 38. Jumlah 36 tambah 38 sama dengan 74. Resonan surah 24 19 ayat. Kira 2 kali 19 sama dengan 38. Hubung surah 23 bertiga. Sipnt. Age right is 32, dual 2 right is 37. Digit 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, hampir 19. 83 ayat dibahagi 5 bahagian. Wahyu ciptaan. Kira-kira 16.6 ayat setiap bahagian, tunjuk simetri. Halo kawan-kawan, Yasin macam jantung ajaib yang berdegup dalam Al-Quran. Bayangkan, ia ada 83 bintang, cerita tentang Allah cipta alam dan bangkitkan kita nanti. Begini, kalau kita kira nombor surah 36 tambah 38, kita dapat 74. Wow, surah 74 punya 19 ayat dan 2 kali 19 sama dengan 38. Macam puzzle pas. Begitu, ada nombor rahsia 237 dari surah 73, kira digitnya. 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, hampir macam 19 bintang.
Mengapa ini seronok? Kerana Yasin macam permainan nombor yang Allah buat, macam jantung nyanyi lagu iman. Langka kiraan ini, tak ada cerita lain punya jantung seimbang macam ni. Ijaznya itu, nombor ini macam lukisan ajaib Allah. Bukankah itu ijaz? Dulu tak ada komputer, tapi Allah buat nombor ni pas. Tasbihnya, setiap ayat macam cakap, macam jantung nyanyi puji Allah. Bayangkan adik Omar, umur 10 tahun di rumah di Lahore, baca Yasin dengan nenek. Begini, Omar kira nombor surah 36 tambah 38 sama dengan 74. Wow, macam nombor ajaib, katanya. Begitu nenek suruh kira surah 23, nombor 732. Omar jumlah digit, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, hampir 19. Omar ketawa. Mengapa ini ajaib? Kerana 74 dan 237 pas macam jantung teratur. Langkah kiraan ini, cerita lain tak ada nombor macam ni. Ijaznya itu, ketepatan ini macam hadiah dari Allah. Bukankah itu ijaz? Omar cakap Allah buat jantung ni nyanyi. Tasbihnya, Omar bisik. Subhanallah, Yasin macam bintang berdegup. Infografik jantung 83 nadi, ayat 36 di tengah macam permainan kanak-kanak. Dalam edisi digital, jantung boleh berdegup. Ilustrasi jantung kaligrafi. Yasin, 83 urat berkilau, mesra kanak-kanak macam cerita jantung. Setiap urat tulis. Al-Quran punya tema berulang macam petir, rahmat, ilmu muncul dalam banyak surah. Contoh ayat 2:19. Kasayibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Seperti hujan lebat dari langit, di dalamnya ada kegelapan, petir dan kilat. Cerita kuasa alam. Surah 2:15. Fabi ayyi rabbikumat tukum. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dusta-dustakan? Dari Ar-Rahman, cerita rahmat. Surah 68:1, Nul qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka dari Al-Qalam, cerita ilmu. Tema-tema ini macam lagu alam, disahkan tafsir Tabari. Fokus 3 tema, petir, rahmat, ilmu. Sumber Mushaf Uthmani. Langkah, ayat surah 13-14 punya kira-kira 15 perkataan. 15 resonan 19. Surah 55 ayat ulang 31 kali. Kira 31 nombor utama. Surah 61 hubung muqatta'at, kira 14 huruf muqatta'at dibahagi 2 sama dengan 7. Resonan. Halo kawan-kawan, Al-Quran macam radio penuh lagu alam ajaib. Bayangkan ada lagu petir, lagu rahmat macam pelukan, dan lagu ilmu macam pensil berkilau. Begini, lagu petir dalam surah 13-13 ada 15 perkataan macam 15 kilat kecil, hampir macam 19 bintang. Lagu rahmat dalam surah Ar-Rahman nyanyi 31 kali macam 31 bunga dalam taman. Begitu, lagu ilmu dalam surah Al-Qalam start dengan macam pensil rahsia dan hubung 14 huruf ajaib yang jadi 7 pasang, macam 7 pelangi. Mengapa ini seronok? Kerana lagu-lagu ni macam permainan nombor yang Allah buat, macam alam nyanyi syukur. Langkah kiraan ini, tak ada radio lain punya lagu seimbang macam ni. Ijaznya itu, nombor ini macam lukisan ajaib Allah. Bukankah itu ijaz? Dulu tak ada komputer, tapi Allah buat lagu ni pas. Tasbihnya setiap lagu macam cakap, macam alam nyanyi puji Allah. Bayangkan adik Yusuf, umur 10 tahun di taman di Fez, kira tema dengan abang. Begini, Yusuf kira ayat petir surah 13-11, 15 perkataan. Wow, macam kilat katanya. Begitu abang suruh kira lagu rahmat surah 55 31 kali. Yusuf ketawa macam bunga. Dia lihat surah 61 kira 14 huruf muqatta'at, 14 dibahagi 2 sama dengan 7. Macam pelangi. Mengapa ini ajaib? Kerana 15 31 macam lagu teratur. Langkah kiraan ini, cerita lain tak ada nombor macam ni. Ijaznya itu, ketepatan ini macam hadiah dari Allah. Bukankah itu ijaz? Yusuf cakap Allah buat lagu ni komel. Tasbihnya Yusuf bisik, Subhanallah, alam macam nyanyi. Peta minda cabang petir, rahmat, ilmu, nombor 15 dan 31 di tengah macam radio kanak-kanak. Dalam edisi digital, cabang boleh bergetar. Ilustrasi, biola 3 dawai, mesra kanak-kanak macam permainan muzik. Setiap Dal-Mulk, surah Al-Mulk, surah 62 ayat diturunkan di Mekah, cerita kuasa Allah dalam langit dan bumi. Tema, kekuasaan, ciptaan, akhirat. Ayat utama, surah Tabaraka alladzi biyadihil mulk, Maha suci Tuhan yang di tangannya segala kerajaan, cerita Allah Raja Alam. Surah ke-4, Zayanna as-samad dunya bimasabih, dan kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Cerita bintang macam lampu. Surah ini macam lukisan langit, dibaca untuk perlindungan. Al-Mulk ada 30 ayat, nombor genap. Mushaf Uthmani. Langkah.
30 ayat dibahagi 3 bahagian ciptaan akhirat sama dengan 10 ayat setiap bahagian. Kira nombor surah 67 tambah ayat 30 sama dengan 97. Digit 9 tambah 7 sama dengan 16, hampir 19. 30 ayat dibahagi 7 lapisan langit, kira-kira 4 titik, 3 ayat setiap lapisan. Halo kawan-kawan. Al-Mulk macam lukisan langit penuh bintang ajaib. Bayangkan, ia ada 30 bintang. Cerita Allah Raja yang buat langit dan bumi. Begini, kalau kita kira 30 ayat dibahagi 3 bahagian, kita dapat 10 setiap bahagian, macam 10 lampu dalam setiap bilik langit. Begitu, kalau kira nombor surah 67 tambah 30, kita dapat 97. Dan digitnya, 9 tambah 7 sama dengan 16. Hampir macam 19 bintang. Mengapa ini seronok? Kerana langit ni macam permainan nombor yang Allah buat, macam bintang nyanyi kuasa. Langka kiraan ini. Tak ada cerita lain punya langit seimbang macam ni. Ijaznya itu, nombor ini macam lukisan ajaib Allah. Bukankah itu ijaz? Dulu tak ada komputer, tapi Allah buat langit ni pas. Tasbihnya, setiap ayat macam cakap, macam bintang nyanyi, puji Allah. Bayangkan adik Zaid, umur 9 tahun, di Observatory Cape Town kira ayat Al-Mulk dengan kakak. Begini, Zaid kira 30 ayat dibahagi 3 sama dengan 10. Wow, macam lampu langit katanya. Begitu, kakak suruh kira nombor surah 67 bah 30 sama dengan 97. Digit 9 tambah 7 sama dengan 16. Hampir 19. Zaid ketawa. Mengapa ini ajaib? Kerana 10 dan 16 pas, macam langit teratur. Langka kiraan ini. Cerita lain tak ada nombor macam ni. Ijaznya itu, ketepatan ini macam hadiah dari Allah. Bukankah itu ijaz? Zaid cakap, Allah buat langit ni berkilau. Tasbihnya, Zaid bisik, Subhanallah, Al-Mulk macam bintang nyanyi. 7 bulatan langit, pusat nombor 3 permainan kanak-kanak. Dalam edisi digital, bulatan bergerak. Ilustrasi bertingkat kaligrafi Mulk 30 bintang berkilau, mesra kanak-kanak macam cerita langit, setiap bintulis. Al-Quran Wahyu Ilahi melampaui batas waktu dan bahasa. Ia adalah kitab suci yang telah menjadi panduan bagi berjuta-juta orang selama berabad-abad. Ia menyentuh hati manusia dengan kebijaksanaan dan kefasihannya yang mendalam. Setiap ayatnya membawa makna yang mendalam dan memberikan inspirasi kepada pembacanya. Namun, di sebalik keindahan sastranya, tersembunyi dimensi yang memikat, bahasa matematik. Dimensi ini mengungkapkan keajaiban yang sering kali tidak disedari oleh pembaca biasa. Terjalin dalam ayat-ayatnya adalah permadani nombor, simfoni corak yang menunjukkan reka bentuk ilahi. Setiap nombor dan corak ini mempunyai makna yang mendalam dan tujuan yang jelas. Dari struktur Al-Quran yang rumit hingga kekerapan tepat perkataan tertentu, keharmonian berangka yang mendalam terungkap. Setiap perkataan dan ayat ditempatkan dengan teliti untuk mencipta keseimbangan yang sempurna. Nombor 19, contohnya, muncul sebagai tema yang berulang, bertindak sebagai kunci untuk membuka khazanah tersembunyi dalam teks. Ia adalah salah satu contoh bagaimana nombor digunakan untuk menyampaikan mesej yang lebih mendalam. Nombor 7 yang sering dikaitkan dengan kesempurnaan dalam tradisi Islam, muncul dalam pelbagai konteks, seterusnya menekankan mesej holistik Al-Quran. Nombor ini seringkali dikaitkan dengan penciptaan dan kesempurnaan. Corak berangka ini bukanlah kebetulan semata-mata. Ia tepat, konsisten dan terjalin di seluruh Al-Quran, mendedahkan tahap kerumitan yang menentang ciptaan manusia. Setiap corak dan nombor mempunyai tujuan yang jelas dan menunjukkan kebijaksanaan ilahi. Reka bentuk berangka yang rumit ini, yang dikenali sebagai ijaz, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Ia adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahawa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia, tetapi wahyu dari Tuhan. Ia mengajak kita untuk menyelami lebih dalam ayat-ayatnya, untuk mengungkap rahsia yang tersembunyi di bawah permukaan. Dengan memahami dimensi matematik ini, kita dapat menghargai keajaiban Al-Quran dengan lebih mendalam dan melihat kebijaksanaan ilahi yang terjalin dalam setiap ayatnya. Ijaz, istilah Arab yang merangkumi keunikan Al-Quran, berdiri sebagai bukti asal-usulnya yang ilahi. Ia adalah konsep yang mencabar pemahaman manusia, menentang sebarang percubaan untuk meniru kefasihan, kebijaksanaan, dan struktur rumit Al-Quran. Salah satu aspek ijaz ialah keajaiban matematik Al-Quran, permadani nombornya yang mendedahkan ketepatan dan kerumitan yang melampaui kemampuan manusia.
Corak berangka ini bukanlah kejadian rawak tetapi susunan yang disengajakan menunjukkan reka bentuk ilahi. Bayangkan permadani yang luas dan rumit ditenun dengan benang pelbagai warna dan tekstur. Pada pandangan pertama, seseorang mungkin hanya melihat reka bentuk yang cantik. Walau bagaimanapun, setelah diperiksa dengan lebih dekat, corak tersembunyi muncul, mendedahkan perancangan dan seni penenun yang teliti. Begitu juga, corak berangka Al-Quran mendedahkan seni ilahi, cap jari pencipta yang tertanam dalam ayat-ayatnya. Corak ini bukanlah sekadar hiasan, tetapi berfungsi petunjuk membimbing kita ke arah pemahaman mendalam tentang mesej Al-Quran. Nombor 19 mempunyai kepentingan khusus dalam Al-Quran, bertindak sebagai kunci untuk membuka dimensi tersembunyi dalam teksnya. Benang berangka ini yang terjalin di seluruh kitab suci mendedahkan tahap ketepatan dan kerumitan yang telah membingungkan para sarjana dan ahli tematik selama berabad-abad. Pertimbangkan contohnya bahawa Al-Quran terdiri daripada 114 bab, nombor yang boleh dibahagi dengan 19. Tambahan pula, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW terdiri daripada 19 patah perkataan dan jumlah ayat dalam Al-Quran tidak termasuk Bismillah. Dengan nama Allah ialah 6,234, angka yang juga boleh dibahagi dengan 19. Ini bukanlah kebetulan semata-mata tetapi susunan yang disengajakan, bukti ketepatan matematik yang tertanam dalam Al-Quran. Oleh itu, nomor 19 berfungsi sebagai tengroj, peringatan halus tentang usul Al-Quran yang luar biasa. Surah Al-Fatihah, bab pembukaan Al-Quran, dianggap sebagai ibu kitab kerana kepentingannya yang mendalam dan peranan utamanya dalam solat Islam. Surah ini bukan sahaja menjadi asas kepada setiap solat yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga mengandungi pelbagai lapisan makna yang mendalam dan simbolik. Bab 7 ayat ini, asas pengabdian umat Islam, juga menyimpan dalam strukturnya keajaiban matematik yang luar biasa. Setiap ayat dan perkataan dalam surah Al-Fatihah dipilih dengan teliti, mencerminkan keseimbangan dan keharmonian yang sempurna. Jumlah perkataan dalam surah Al-Fatihah ialah 29, nombor perdana. Nombor perdana ini, yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, menambah lapisan keunikan kepada struktur surah ini. Menariknya, bilangan huruf dalam 29 perkataan ini ialah 113, satu lagi nombor perdana. Ini menunjukkan bahawa setiap huruf dan perkataan dalam surah Al-Fatihah mempunyai tempat dan tujuan yang khusus. Permainan nombor perdana ini, yang dianggap sebagai blok binaan matematik, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan, permadani berangka yang ditenun dengan ketepatan dan penjagaan. Matematik dalam Al-Quran bukanlah kebetulan, tetapi hasil daripada reka bentuk yang teliti dan bijaksana. Tambahan pula, dengan nama Allah yang mendahului setiap bab Al-Quran kecuali yang ke-9 terdiri daripada 9 huruf. Nombor 19 ini juga mempunyai kepentingan yang mendalam dalam konteks matematik dan spiritual. Apabila kita memasukkan Bismillah pada permulaan surah Al-Fatihah, jumlah bilangan huruf menjadi 132. Angka yang boleh dibahagi dengan 19, 132 dibahagi dengan 19 sama dengan 7. Ini menunjukkan bahawa setiap elemen dalam Al-Quran saling berkaitan dan menyokong satu sama lain. Corak berangka ini jauh daripada kejadian rawak, adalah bukti rangka kerja matematik yang rumit di mana Al-Quran dibina. Setiap nombor dan corak dalam Al-Quran mempunyai makna dan tujuan yang mendalam, mencerminkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang tidak terhingga. Ia berfungsi sebagai peringatan bahawa walaupun butiran Al-Quran yang kelihatan paling kecil dipenuhi dengan makna dan kepentingan yang mendalam. Setiap huruf, perkataan dan nombor dalam Al-Quran adalah sebahagian daripada reka bentuk yang lebih besar dan lebih kompleks yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan ilahi. Juz 30, bahagian terakhir Al-Quran, merangkumi koleksi bab yang lebih pendek yang dikenali sebagai surah, yang sering dibacakan pada 10 malam terakhir Ramadan. Tempoh ini adalah masa yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada malam-malam ini, umat Islam meningkatkan pengabdian mereka, berdoa dengan lebih khusyuk dan merenung makna mendalam ayat-ayat suci. Mereka berkumpul di masjid untuk solat tarawih, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan.
Tempoh yang dicas secara rohani ini, yang ditandai dengan peningkatan pengabdian dan renungan, diperkaya lagi dengan corak berangka yang luar biasa yang tertanam dalam juz 30. Corak ini bukan sahaja menambah keindahan, tetapi juga menambah makna yang mendalam kepada ayat-ayat suci. Corak berangka ini adalah bukti keajaiban matematik yang terdapat dalam Al-Quran. Jumlah surah dalam juz 30 ialah 37, dan ini bukanlah kebetulan semata-mata. Jumlah surah dalam juz 30 ialah 37. Menariknya, surah tengah juz ini, surah Al-Ikhlas bab 12, terdiri daripada 37 perkataan. Ini menunjukkan keseimbangan yang sempurna dalam struktur Al-Quran. Menariknya, surah tengah juz ini, surah Al-Ikhlas, terdiri daripada 37 patah perkataan. Susunan simetri ini di mana bilangan surah mencerminkan bilangan perkataan dalam surah tengah, menyerlahkan keseimbangan dan ketepatan yang teliti yang terdapat dalam struktur Al-Quran. Susunan simetri ini di mana bilangan surah mencerminkan bilangan perkataan dalam surah tengah, menyerlahkan keseimbangan dan ketepatan yang teliti yang terdapat dalam struktur Al-Quran. Keharmonian berangka ini melangkaui struktur juz 30. Keharmonian berangka ini melangkaui struktur juz 30. Jumlah ayat dalam juz ini, tidak termasuk Bismillah, ialah 564. Angka yang boleh dibahagi dengan 19, 564 dibahagi dengan 19 sama dengan 29 bagi 13. Jumlah ayat dalam juz ini, tidak termasuk Bismillah, ialah 564. Angka yang boleh dibahagi dengan 19, 564 dibahagi dengan 19 sama dengan 29 bagi 13. Apabila kita menganggap bahawa ayat ke-13 juz 30 ialah ayat pertama surah Al-Qadr bab 97, surah yang mempunyai kepentingan yang besar dalam tradisi Islam, corak berangka itu mengambil makna yang lebih mendalam. Apabila kita menganggap bahawa ayat ke-13 juz 30 ialah ayat pertama surah Al-Qadr, surah yang mempunyai kepentingan yang besar dalam tradisi Islam, corak berangka itu mengambil makna yang lebih mendalam. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa corak matematik Al-Quran bukan sekadar konsep abstrak, tetapi unsur-unsur yang saling berkaitan yang meningkatkan pemahaman kita tentang mesejnya. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa corak matematik Al-Quran bukan sekadar konsep abstrak, tetapi unsur-unsur yang saling berkaitan yang meningkatkan pemahaman kita tentang mesejnya. Ia mengajak kita untuk mendekati Al-Quran dengan rasa kagum dan terpesona, mengenali seni ilahi yang tertanam dalam ayat-ayatnya. Ia mengajak kita untuk mendekati Al-Quran dengan rasa kagum dan terpesona, mengenali seni ilahi yang tertanam dalam ayat-ayatnya. Setiap angka, setiap perkataan, dan setiap ayat mempunyai tempatnya yang unik dan penting dalam keseluruhan struktur Al-Quran. Setiap angka, setiap perkataan, dan setiap ayat mempunyai tempatnya yang unik dan penting dalam keseluruhan struktur Al-Quran. Ini adalah bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu yang sempurna dan tidak ada yang kebetulan dalam susunannya. Ini adalah bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu yang sempurna dan tidak ada yang kebetulan dalam susunannya. Setiap elemen dalam Al-Quran adalah sebahagian daripada reka bentuk ilahi yang lebih besar, yang mengajak kita untuk merenung dan memahami kebesaran Allah. Setiap elemen dalam Al-Quran adalah sebahagian daripada reka bentuk ilahi yang lebih besar, yang mengajak kita untuk merenung dan memahami kebesaran Allah. Dengan memahami corak berangka ini, kita dapat menghargai keindahan dan keajaiban Al-Quran dengan lebih mendalam. Dengan memahami corak berangka ini, kita dapat menghargai keindahan dan keajaiban Al-Quran dengan lebih mendalam. Ia adalah satu jemputan untuk kita mendekati Al-Quran dengan hati yang terbuka dan minda yang ingin tahu. Ia adalah satu jemputan untuk kita mendekati Al-Quran dengan hati yang terbuka dan minda yang ingin tahu. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin kagum dengan kebijaksanaan dan keindahan yang terkandung dalam kitab suci ini. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin kagum dengan kebijaksanaan dan keindahan yang terkandung dalam kitab suci ini. Corak matematik ini adalah satu lagi bukti bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Corak matematik ini adalah satu lagi bukti bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Ia mengingatkan kita bahawa setiap ayat, setiap perkataan, dan setiap angka dalam Al-Quran mempunyai makna yang mendalam dan tujuan yang khusus. Ia mengingatkan kita bahawa setiap ayat, setiap perkataan, dan setiap angka dalam Al-Quran mempunyai makna yang mendalam
dan tujuan yang khusus. Dengan merenung dan memahami corak ini, kita dapat mendekati Al-Quran dengan rasa kagum dan penghormatan yang lebih besar. Dengan merenung dan memahami corak ini, kita dapat mendekati Al-Quran dengan rasa kagum dan penghormatan yang lebih besar. Ia adalah satu jemputan untuk kita terus mencari dan memahami keajaiban yang terkandung dalam kitab suci ini. Ia adalah satu jemputan untuk kita terus mencari dan memahami keajaiban yang terkandung dalam kitab suci ini. Mengenali seni ilahi yang tertanam dalam ayat-ayatnya, kita semakin menghargai keindahan dan baik yang terkandung dalam Al-Quran.